Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, hari ini kita akan teruskan ungkapan algebra untuk bahagian yang seterusnya. Baik, untuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 116. Okey, untuk hari ini kita akan lihat bagaimana kita nak mendarab dan membahagi ungkapan algebra. Baik, untuk mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan, kumpul semula pemboleh ubah yang sama, kemudian darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Okey, maksudnya kita kena kumpul semula pemboleh ubah yang sama. Okey, kemudian kita darabkan nombor dengan nombor. Okey, dan pemboleh ubah kita darab dengan pemboleh ubah. Ataupun lebih senang lagi, nombor darab nombor, huruf darab huruf. Baik, kita tengok contoh yang pertama. 3A B kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Baik, mula-mula sekali kita pecahkan dia kepada bentuk darab. Okey, nombor kita darab dengan nombor dan kita susun pemboleh ubah ikut kumpulan yang sama. Okey, jadi sekarang kita ada kumpulan A dan kita ada kumpulan B. Okey, nombor darab nombor kita dapat 12 dan untuk pemboleh ubah kita dapat A kuasa 4, B kuasa 3. Okey, kenapa A kuasa 4? Sebab A dah didarab sebanyak 3 kali. A darab A darab A darab A, maka jadi A kuasa 4. Okey, kenapa B ada kuasa 3? Sebab B darab B darab B. Jadi sebab itulah jawapan dia 12. A kuasa 4, B kuasa 3. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. 12CD kuasa 2 darab 3/4 D kuasa 3 E kuasa 2. Jadi sekarang ni nombor bulat darab dengan pecahan. Okey, yang pertama, okay, kita pecahkan dahulu ke dalam bentuk darab. Dan begitu juga yang kedua, 3/4 ni kita pecahkan juga dia ke dalam bentuk hasil darab. Okey, kemudian nombor darab dengan nombor dan pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah ataupun huruf darab huruf. Okey, nombor darab nombor kita dapat 9. Okey, dan pemboleh ubah pula kita dapat C D kuasa 5 E kuasa 2. Okey, kenapa C tak ada kuasa? Sebab C hanya ada satu sahaja. Okey, kenapa D ada kuasa 5? Kerana D telah didarab sebanyak 4 kali. Jadi sebab itulah D ada kuasa 5. Okey, kenapa E ada kuasa 2? Sebab E telah didarab sekali lagi. Maka sebab itulah E kuasa 2. Jadi jawapannya 9 C D kuasa 5 E kuasa 2. Okey, bagaimana pula kita nak membahagi ungkapan algebra? Baik, hasil bahagi ungkapan algebra diperolehi dengan memansuhkan faktor-faktor sepunya. Okey, kita perlu mansuhkan faktor-faktor sepunya. Mansuhkan ni maksud dia kita kena potong faktor-faktor yang sepunya. Maknanya faktor-faktor yang sama. Jadi kalau nak senang faham, kita kena potong faktor-faktor yang sama. Okay, ataupun lebih senang lagi, nombor bahagi nombor, huruf bahagi huruf. Okay, jadi kita akan tengok macam manakah yang dikatakan dengan memansuhkan faktor-faktor sepunya. Okay, kita cuba satu contoh. 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okay, sekarang kita kena faham ada nombor 20 dengan 5. Pemboleh ubah kita ada huruf M dan huruf N. Okay, jadi macam mana caranya? Okay, mula-mula sekali kita tukarkan dahulu kepada bentuk pecahan sebab dia bahagi. Okay, bila kita dah tukar kepada bentuk pecahan, okay, kita pecahkan dia kepada bentuk darab. Okay, kenapa kita nak pecahkan dia kepada bentuk darab? Supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas
yang manakah faktor-faktor yang sama yang boleh kita mangsuhkan. Okay, so sekarang kita dah pecahkan dia kepada bentuk darab. Kita tengok manakah huruf yang sama. Okay, so kat sini saya potong 1M di atas, dan siapa lagi yang sama? Okay, saya boleh potong lagi 1M di bawah. Ini yang kita katakan sebagai memansuhkan faktor-faktor yang sama. Kalau kita nak potong, pastikan ada pasangan yang sama. Okey, satu lagi saya potong M. So, saya boleh potong juga yang di bawah M. Okey, kalau M yang atas ni saya dah tak boleh potong dah. Kenapa? Sebab di bawah dah tak ada M. Maka saya masih lagi boleh potong, ataupun saya masih lagi boleh masukkan huruf N. Okey, 1N ke atas saya potong, maka saya perlu potong juga 1N di bawah. Okey, ada lagi huruf yang boleh dipotong. Okey, 1N di atas, maka saya kena potong juga 1N di bawah. Okey, jadi sekarang ni ada lagi tak pasangan pemboleh ubah yang sama yang kita boleh potong? Okey, jadi sekarang dah tak ada. Okey, bila dah tak ada, maka nombor kita bahagi dengan nombor. So, nombor yang ada kat sini adalah 20 bahagi 5. Jangan keliru dengan tanda darab, sebab tanda darab tu sebabkan kita nak pecahkan dia kepada bentuk yang lebih ringkas. Sebab itulah ada simbol darab. Tapi kita kena ingat soalan asal tadi adalah bahagi. Jadi 20 bahagi 5 kita dapat 4. Okay, kenapa masih ada lagi huruf yang tak dipotong? Okay, kerana tak ada pasangan dia. Maka bila tak ada pasangan, macam M tu ada 2 di atas dan ada 1N di bawah, maka disebabkan tak ada pasangan untuk dipotong, maka kita hanya tinggal salin balik sahaja. Okay, pastikan lokasi asal tu kekal lah. Macam M memang berada di atas, maka jawapan akhir pun dia berada di atas. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. 10 PQ kuasa 4R bahagi negatif 4P kuasa 2Q. Okay, kalau kita tengok kat sini, operasi bahagi dan ada tanda kurungan. Okay, pertama sekali pelajar jangan keliru bahawa tanda kurungan ni adalah tanda kurungan untuk memisahkan, bukanlah tanda kurungan untuk penyelesaian, bukan tanda kurungan untuk diutamakan. Okey, jadi seterusnya kita tengok operasi bahagi. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi 10 ke atas, negatif 4 dekat bawah. Okay, seterusnya kita permudahkan. Okay, apa maksud permudahkan? Permudahkan ni maknanya kita pecahkan dia kepada bentuk darab. Okay, kenapa kita pecahkan kepada bentuk darab? Sebab untuk kita nampak dengan lebih jelas yang manakah faktor yang sama yang kita boleh potong. Okay, jadi sekarang ni kita boleh potong, kita kena tengok atas, kita kena tengok bawah. So jelas kat sini saya nampak P kita boleh potong, dan kita boleh potong 1Q di atas, maka 1Q di bawah. So ada lagi tak pemboleh ubah yang kita boleh potong? So jawapan dia tak ada. Dah tak ada dah pemboleh ubah yang boleh dipotong, sebab tak ada pasangan yang sama. Nak tengok pasangan mesti tengok atas, mesti tengok bawah. Okay, kalau walaupun dia sama berada di atas, kita tak boleh potong. Kena tengok atas, kena tengok bawah. So jadi yang dah tak boleh dipotong ni, kita hanya tinggal salin balik sahaja. Okey, 10 bahagi negatif 4, kita dapat negatif 5/2. Okay, macam mana pula dengan pemboleh ubah yang kita tak potong tadi? Kita hanya salin balik sahaja. Yang mana yang atas ni, yang warna biru ni tak dapat dipotong. Okay, begitu juga yang di bawah ni pun tak dapat dipotong. Jadi kita kekalkan sahaja. Jadi sebab itulah ada Q kuasa 3R di atas dan P di bawah. Maka jawapan dia adalah negatif 5Q kuasa 3R per 2P. Kenapa P masih di bawah? Sebab P yang di bawah tadi tak dapat dimansuhkan. Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh yang terakhir. Okey, 21XY darab 6X bahagi 14Y kuasa 3Z. Jadi sekarang ni ada operasi darab dan ada operasi bahagi. Maknanya ada gabungan. Jadi kalau ada gabungan macam ni jangan risau. Okay, kita salin macam biasa.
Okey, walaupun kita tahu ada operasi darab, ada operasi bahagi, okey, kita salin macam biasa. Okey, kenapa 14y kuasa 3 tu berada di bawah? Okey, kerana dia bahagi. Jadi apabila bahagi je, terus kita letak di bawah. Okey, bila kita dah tukarkan kepada bentuk pecahan macam ni, okey, kita permudahkan dia, kita pecahkan dia supaya dia berada dalam bentuk darab. Okey, tujuan dia adalah untuk kita tengok yang manakah faktor-faktor yang sama yang boleh dimansuhkan. Jadi sekarang kita boleh masukkan Y, kita boleh masukkan Y di bawah, dan ini adalah yang tidak boleh dimasukkan. Okey, kenapa tak boleh dimasukkan? Kerana tak ada pasangan di atas dan pasangan di bawah. Begitu juga dengan X dan X. Okey, jadi seterusnya, okey, nombor kita kena selesaikan dahulu. 21 darab 6 bahagi 14. 21 darab 6 bahagi 14, maka kita dapat 9. Dan pemboleh ubah yang kita tak dapat masukkan tadi, kita hanya salin balik sahaja. Dan pastikan lokasi tidak berubah. Maknanya kalau asal huruf tu di atas, maka di atas lah. Kalau asal huruf di bawah, maka kekalkan di bawah.